tempatan, menyatakan strategi kementerian dalam memperkenalkan program dan perundangan berhubung pembangunan semula bandar ataupun dalam bahasa Inggeris urban renewal untuk menangani isu keusangan flat-flat lama di bandar yang perlu dibangunkan semula. Itulah soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Menteri, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, melalui KPKT, melalui Plan Malaysia, Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah menyediakan garis panduan pelaksanaan pembaharuan semula bandar ataupun urban renewal. Berdasarkan GP tersebut, pembangunan semula bandar ditafsirkan sebagai satu program yang komprehensif dan bersepadu untuk tempoh jangka panjang bagi menangani isu kemelesetan ekonomi, keusangan dari segi fizikal, persekitaran dan sosial suatu kawasan bandar. Ciri-ciri kawasan yang memerlukan pembaharuan semula bandar adalah seperti berikut. Kawasan atau bangunan usang yang terbiar dan suram yang menimbulkan imej atau identiti bandar yang kurang menarik. Kawasan yang mengalami kemerosotan kualiti persekitaran, peningkatan pencemaran, kadar jenayah dan sosial. Kawasan yang tiada ataupun kurang penyediaan kemudahan dan infrastruktur serta kawasan hijau lapang. Kawasan kediaman yang sesak dan substandard serta tidak sesuai dengan keadaan semasa. Kawasan yang kegunaan tanah semasa tidak lagi ekonomik dan tidak bersesuaian dengan pembangunan sekitar serta mempunyai tekanan pembangunan yang tinggi. Untuk makluman yang berhormat, walaupun tiada perundangan khusus bagi pelaksanaan pembangunan semula bandar di negara ini, namun bagi menangani isu bangunan usang, khususnya yang melibatkan skim strata, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG sedang mengubal pindaan terhadap Akta Hak Milik Strata 1985 ataupun Akta 318 berkaitan persetujuan pemilik petak serta tata cara penamatan skim strata bagi membolehkan pembinaan semula bangunan. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ataupun Akta 172 juga membolehkan pihak berkuasa perancang tempatan mengenal pasti dan mengisytiharkan kawasan untuk dibangunkan sebagai kawasan pemajuan melalui subsection 38 dalam kurungan 1. Seterusnya, apabila suatu kawasan diisytiharkan sebagai suatu kawasan pemajuan, menurut subsection 38 dalam kurungan 2, menjadi kewajipan PBPT itu mengambil melalui pembelian ataupun pengambilan paksa di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Semua tanah beri hak milik yang terletak di dalam kawasan tersebut dan kawasan itu hendaklah dimajukan mengikut rancangan kawasan khas yang diwartakan. Selanjutnya, bagi menunaikan kewajipannya di bawah subsection 38 dalam kurungan 2 Akta 172, PBPT boleh menubuhkan perbadanan dengan kelulusan Menteri Besar atau Ketua Menteri untuk menjalankan projek, skim atau perusahaan yang telah dirancangkan atau yang diusulkan oleh PBPT mengenai memajukan suatu kawasan pemajuan. Pengenal pastian kawasan pemajuan bermula semasa penerimaan suatu rancangan kawasan khas. Berdasarkan penanda arasan yang telah dibuat, aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam membangun suatu perundangan yang khusus bagi pelaksanaan pembangunan semula bandar adalah: pertama, urus tadbir, penubuhan badan pelaksana yang mempunyai bidang kuasa dan fungsi yang jelas dan tidak bertindih dengan kuasa dan agensi lain. Keduanya adalah soal kewangan melibatkan kos pembangunan yang besar. Tiga, perolehan tanah petak bangunan melibatkan tanah petak bangunan milik orang ramai yang memerlukan persetujuan majoriti pemilik dan kadar papasan. Keempat adalah pelaksanaan bersepadu yang memerlukan kerjasama bersepadu antara pelbagai agensi dan komuniti. Walaupun satu bentuk perundangan masih belum lagi wujud, tetapi banyak program pembaharuan semula bandar telah dilaksanakan sejak tahun 2000 lagi. Ini melibatkan pelaksanaan oleh pihak swasta, terutamanya bagi kawasan pembaharuan semula bandar yang menghasilkan pulangan ekonomi yang sewajarnya. Namun, bagi kawasan dan bangunan usang yang tidak mempunyai pulangan ekonomi kepada pihak swasta, pihak kerajaan, termasuk pihak kerajaan negeri, disaran untuk mempertimbangkan satu bentuk kaedah pembaharuan semula bagi mengelakkan kawasan bangunan terus merosot ataupun menimbul isu urban decay.
Oleh demikian, ingin saya tegaskan bahawa di pihak KPKT, kita berpendapat bahawa memang terdapat keperluan untuk menjalankan kajian secara terperinci dan menyeluruh bagi menentukan kesesuaian penggubalan suatu undang-undang khusus berkaitan dengan pembaharuan semula bandar. Terima kasih.